A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, sihat-sihat belaka. Ada yang duduk sama-sama suami isteri duduk depan TV nak saksikan kita pada hari ini. Ada yang duduk dengan mak ayah dekat depan TV nak saksikan kita pada hari ini. Semata-mata nak menuntut ilmu. Dan pada hari ini kita nak bawakan kepada anda topik berkaitan dengan munakahat, yang mana topik ini mungkin kita tak berapa seronok untuk dengar dalam berumah tangga, tapi ini hakikatnya kita kena belajar bagaimana untuk kita menguruskan penceraian. Baik, bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda lelaki romantis, iaitu tidak bukan Al-Fadhil, Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Cik Amran Mat Yusof. Khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Itulah Ustaz, sebab saya sebut romantis tu sebab bila Ustaz dah berkahwin ni kan Ustaz kan, Alhamdulillah semakin romantis pula, semakin muda Ustaz. Alhamdulillah. Tapi topik kita pada hari ini melibatkan pengurusan penceraian. Ya. Walau bagaimanapun, inilah ilmu yang perlu kita belajar supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mengikuti syariatnya. Baik Ustaz, pada para penonton yang mungkin nak mengajukan soalan, boleh call kita di talian 1-800-88-1677 ataupun terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa tekan butang like, tekan butang kongsi agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik Ustaz, kita dalam bab munakahat berkaitan dengan menguruskan penceraian. Sebelum ni kita dah banyak kita cerita bagaimana lafaznya, bagaimana situasinya dan sebagainya. Jadi kita nak tahu juga Ustaz, perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun perkara ini tidak jatuh kepada haram. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit berkaitan dengan menguruskan perceraian. Tafadhal Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih banyak Dai Aiman. Kita kalimah cerai ni memang tak berapa seronok didengar lah. Memang tak seronok, tetapi hakikatnya larilah pusing ke mana pun, maka hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan kebenaran yang telah diberi oleh Allah itu dah tentu ada manfaat di sebaliknya. Ya, untuk kita melihat pada mukadimah pada awal pagi ni, saya suka merujuk, bukan nak sebut tentang cerai terus, tidak. Dalam agama ni dia bagi peringkat-peringkat tertentu. Contoh, kita rujuk dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 35 dulu. Bila ada masalah, Allah bagi tahu kepada kita, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yarida islaha yuwaffaqillaha bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yakni, jika kamu khawatir jadinya sengketa antara suami isteri, bukan bercerai begitu je, lantiklah hakam atau juru damai mewakili pasangan yang perempuan, yang lelaki juga. Moga-moga jalan itu mencapai jalan perdamaian, tak jadi cerai. Katakanlah dah selesai dah semua, hakam angkat hakam ni pun angkat, bukan kata suami gaduh dengan isteri, hakam dengan hakam pun bergaduh. Tak jadi juga.
dia nak bergaduh juga, maka kita boleh cek dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 19. Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bergaullah kamu dengan mereka, yakni pasangan kamu itu, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Dan jika kamu tidak menyukai sesuatu yang ada padanya, bersabarlah, kerana mungkin apa yang kamu tidak suka itu padahal itulah kebaikan yang banyak bagi kamu. Maksudnya, kalau kita ada sengketa suami isteri, kemudian kita ada jalan, mula-mula suami dulu main peranan untuk damaikan keduanya. Kalau tak boleh juga lantik hakam atau juru damai. Yang lelaki lantik seorang ahli keluarganya yang ada ilmu, yang perempuan lantik seorang. Maka kedua-dua ni berbincang. Nak satukan, bukan berbincang ni nak bercerai, berbincang untuk satukan. Kalau tak boleh juga, maka suami duduk di rumah mikir kebaikan, isteri duduk seorang-seorang fikir kebaikan. Kenapa? Ada kemungkinan benda yang kita tak suka tu, rupa-rupanya Allah nak bagi banyak kebaikan kepada kita. Banyak-banyak. Kadang-kadang kita dapat suami yang nampak macam kurang tanggungjawab. Tapi perkahwinan 28 tahun dah, elok je. Cuma kalau kita melihat apa yang belum ada, maka kita kehilangan waktu merenung apa yang kita dah ada. Dan, tapi kalau tak boleh juga, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, bergaduh je, maka dah tak boleh dah. Maka kita rujuk pada surah An-Nisa, surah keempat, ayat 130. Apa kata Allah? Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika keduanya bercerai juga, lantik hakam tak boleh, suami slow down tak boleh, isteri slow down tak boleh. Bukan slow down dan slow talk je, memang tak boleh. Tapi renung balik waktu kita dulu, masa berjalan seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Yang tu kan, masa tu pun tak boleh buat juga. Maka jadi juga. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dengan kurnianya. So jangan rasa bahawa penceraian adalah satu musibah. Tapi ada kemungkinan penceraian itu Allah menyediakan pasangan yang lebih baik bagi yang ini, pasangan yang lebih baik bagi yang ini, dan ketenteraman di dalam kehidupannya. Jadi hari ini kita nak melihat bahawa bukanlah disuruh bercerai, tapi apabila terpaksa, maka Allah membenarkan penceraian itu dengan Allah menganugerahkan kecukupan lain, kedamaian lain bagi pasangan-pasangan yang berpisah. Moga-moga lepas dah bercerai dah, baru dia jumpa pasangan yang seiring dan sejalan tadi itu. Itu yang kita nak kena faham, ya. Kalau kita bukan nak bagi tahu bahawa kalau tak ada masalah, kalau sikit-sikit cerai, bukan. Ya, kita disuruh bersabar, disuruh melalui perjalanan, disuruh begini. Ya, sebelum kita melihat kepada keburukan pasangan kita, renung dulu kelemahan kita. Jangan komplain aja. Maka disebab itu apabila kita bercerai, bila sah saja penceraian, maka adalah pengurusan-pengurusan yang perlu kita buat mengikut kadar yang telah ditentukan oleh hukum. Tambah-tambah kita dekat Malaysia ni, Alhamdulillah, Jabatan Agama Islam ada, semua ada, Mahkamah Syariah ada. Tuntutlah hak masing-masing, lelaki maupun perempuan. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz ada sebut satu perkara yang cukup menarik berkaitan dengan jangan kita cari salah bila mana kita nak bercerai. Kita suka nak dengar bila mana seseorang nak bercerai, apa benda yang dia tak boleh buat ni Ustaz? Terutamanya bila mana melibatkan perceraian ini seringkali dikaitkan dengan pergaduhan, persengketaan, berpecah belah. Ya. Kita nak tahu apa benda yang tak boleh kalau nak bercerai. Baik, yang paling penting sekali, kalau betul nak bercerai berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 130 ni, dah memang tak ada jalan lain lah, maka tugasan pertama yang paling besar adalah pergilah mengadu pada Jabatan Agama. Satu, jangan buka keaiban pasangan kita kat dalam Facebook,
dalam TikTok, di dalam Instagram, jangan sesekali. Jangan buat dosa ketika kita sedang berhadapan dengan musibah. Dalam keadaan kita dah tak boleh berdamai, maka hukumnya adalah jangan besarkan masalah yang kita sedang hadapi. Okey, contoh, kita cuma ada masalah tidak sefahaman dengan pasangan. Kita tak ada masalah dengan anak-anak. Kita tak ada masalah dengan mak mentua, bapak mentua, tak ada. So, jangan buka aib pasangan sehingga kita tu jadi menantu yang dibenci oleh mentua kita. Jangan. Itu yang biasa berlaku, Ustaz. Ya. Jadi jangan itu bawa masuk ke mahkamah nak panggil itu, panggil ni, jangan. Melainkan pergi ke Jabatan Agama, minta nasihat, mana arah tuju yang perlu saya lakukan. Tolong bagi tahu saya sekian. Menuntut cerai tidak menjadi masalah apabila sampai kepada peringkat yang ketiga tadi tu. Nak cerai juga tak ada masalah. Tapi janganlah penceraian itu memutuskan hubungan silaturahim dan melebarkan persengketaan yang menjadikan satu ketika nanti sara hidup anak-anak tidak disampaikan dengan betul. Bila berebut anak-anak, waktu tu masing-masing membuka aib masing-masing, ya, Ustaz. Betul. Dia ni tak patut dapat anak sebab dia ni tak jaga nafkah dengan baik. Dia ni tak patut dapat anak sebab dia ni ada lelaki lain. Dan ketika itulah terbuka, terlondeh semuanya, Ustaz, disebabkan oleh pergaduhan yang berlaku di dalam keluarga. Kita nak lihat kepada soalan Facebook kita yang pertama. Boleh kita raikan, Ustaz? Sila. Okey, Johari Hasnah. Siapakah yang paling layak dan dipertanggungjawab dalam menguruskan perceraian mengikut pandangan Islam? Silakan, Ustaz. Baik. Cerita dia paling besar adalah siapa dulu yang nak menikah tadi tu? Suami lah. Kita lah kan? Kita lah yang pergi masuk meminang. Maka ketika dalam keluarga, kitalah ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa, lelaki pengawal dan pemimpin kepada perempuan. Dan ketika selepas bercerai, sebelum bercerai itu, kita juga yang melafazkan cerai. Maka siapa yang nguruskan selepas itu? Maka tanggungjawabnya adalah kita lah. Siapa kita tu? Suami. Suamilah yang melafazkan cerai. Dia sepatutnya ketika melafazkan cerai, dia tahu urusan yang selepas itu nak dilakukan. Isteri dia nak duduk kat mana, anak-anak dia punya tanggungjawab, sara hidup mereka dalam keadaan iddah macam mana, dia nak buat urusan apa selepas itu. Maka tanggungjawab yang paling besar seperti dipersoalkan oleh Johari Hasnah ni, dah tentu adalah suami. Isteri kat mana? Tenang dalam rumahnya. Awak jangan jadi Janet Jackson, bawa beg lari balik rumah mak. Jangan. Itu kan, jangan sesekali. Selagi tidak ada pergaduhan besar yang menyebabkan ancaman keselamatan dan kecederaan, maka teguhlah dalam rumah suamimu, kerana itu kelayakan sara hidup dalam tempoh talak raja'i ni, talak 1 dan 2, dia layak berada di situ dan jangan keluar. Jadi apa tanggungjawab dia? Tanggungjawablah adalah suami. Suamilah bila katalah dia lafaz cerai. Ini pun satu perkara. Sebaik mungkin suami, kalau dia memang dengan isteri tak nak dah, maka jangan lafaz cerai di dalam rumah. Pergi ke Jabatan Agama. Itu suami yang sabar. Yang ketika dia sabar, kita panggil bahasa mudah kata mengorat dekat dulu-dulu tu, pergi ke mana sini pantai ke apa gini, bukan main, nak dapat pun susah. Sabar dah macam-macam, berapa lagu Hindustan dah dia bagi kan ya. Maka sabar tu. Begitu juga masa kita nak cerai, dia gini sebenarnya. Awak pergi ambil elok di rumah mak dia, kemudian hantar elok balik ke rumah mak dia dengan tidak putus silaturahim. Itu penting. Jadi suami ni kalau betul dia nak bercerai, telah berbincang dah tak boleh buat juga, maka apa yang suami perlu buat adalah bawa perkara ini ke Jabatan Agama. Ya, bawa ke perkara ini, Jabatan Agama akan salurkan kepada Mahkamah Syariah, buat satu persatu, dan dia buat berdasarkan dokumentasi yang masa panjang. InsyaAllah dia akan berjalan dengan tenang, tak ada tuntutan yang pelik-pelik. Ustaz sebut gitu. Tentang tanggungjawab, itu yang perlu kita ambil berat dan ambil perhatian. Dan selepas ini, apa hak-hak isteri, apa hak-hak anak-anak setelah diceraikan. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga adalah penceraian. Walaupun perkara ini halal, tetapi perkara ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak melafaz cerai hanya boleh dipetik sekelip mata. Tapi bagaimana pengurusan cerai itu perlu diambil perhatian. Sahabat kita ada soalan di Facebook, Ustaz. Boleh kita raikan ya? Boleh. Bersama dengan Mar WKN, berapa lama jangka masa penyelesaian proses kes-kes apabila permohonan perceraian dimaklumkan bagi pasangan-pasangan ingin bercerai? Adakah jalan penyelesaian bagi pasangan yang tidak sehaluan perceraian jadi pilihan walaupun Allah tidak suka pasangan yang bercerai-berai? Sedang proses perceraian sangat sukar sehingga ada bertahun-tahun tidak selesai. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apabila bercerai dengan berpandukan nafsu ammarah, maka akan jadi lintang pukanglah prosesnya. Tapi kalau bercerai dalam damai, maksud dalam damai ini adalah kita merenung kesilapan dan kemudian belajar daripada kesilapan, dan insya-Allah kalau proses itu diikuti dengan betul bersandarkan kepada kemahuan Jabatan Agama dan juga Mahkamah Syariah, biasanya proses tak lama. Tapi akibat daripada pertama, penceraian berlaku bukan di hadapan hakim. Penceraian berlaku masa marah dekat dapur rumah. Kan, masa marah kat dalam kereta. Masa marah dalam WhatsApp dan sebagainya. Hak ni yang menyebabkan urusan cerai itu bertahun-tahun tak selesai. Mahkamah panggil untuk berhadapan dengan suami dan isteri, seorang datang, seorang tak datang. Mahkamah buat macam-macam dah begitu begini, maka terjadilah kesukaran dalam proses penceraian tu. Tapi kalau awal-awal tu, katakanlah awak tu memang terlah kita cerailah dalam rumah. Bila bercerai saja dalam rumah, ajak pasangan kita. Siapa yang main peranan tadi? Soalan yang pertama tadi. Proses dia, suami main peranan. Suami ajak isteri yang telah diceraikan tu bawa pergi ke Jabatan Agama dan ceritakan 100% tanpa tutup sikit pun kejadian lafaz cerai itu, dan Mahkamah Syariah akan Jabatan Agama akan salurkan kepada Mahkamah Syariah, dan biasanya proses tidak makan bertahun-tahun. Tapi apabila penceraian berlaku dengan benda yang samar-samar, maka mahkamah terpaksa cek betulkah, sahihkah bila dia buat begini. Suami kata saya memang melafazkan dengan begitu jelas, isteri kata entah saya tak dengar. Gitu. Maka tu yang jadi lambat tu. So sebab tu saya kata suami isteri kalau betul nak bercerai, maka bincang terlebih dahulu. Awak betul ke? Saya dah okey. Okey, memang setuju. Dua-dua pergi ke Jabatan Agama akan salurkan pergi Mahkamah Syariah. Benda tu akan berjalan sangat lancar. Jabatan Agama akan memudahkan urusan kalau itu manfaat untuk orang awam. Sama mahkamah pun akan menjalankan urusan dengan segera, dengan kadar bagi memudahkan urusan. Tapi bila kita daripada awal buat tak betul, kemudian sukar pula tu, dalam pi mahkamah pun bergaduh laki bini. Ni dalam keadaan iddah ni kan, bercerai dah tu, belum disahkan mahkamah, dia pergi kat situ pun bergaduh dan gitu gini. Itu tak termasuk yang lantik lawyer. Maka kita katakan bahawa kalau dia buat mengikut susunan, maksudnya jangan bercerai dalam urusan marah, tapi uruslah dalam keadaan yang tenang bagi menyelesaikan masalah kita. Wallahu dekat pejabat agama pun dah gaduh. Ustaz, ini kita nak sebut pula pasal tanggungjawab selepas daripada bercerai ini, Ustaz. Ya, betul. Jadi kita nak lihat satu soalan yang cukup menarik yang ada kaitan dengan hal yang kita sebutkan ini. Ismail Maisa, apakah ada hak tertentu yang ditetapkan oleh hukum syarak bagi seorang isteri menuntut haknya selepas penceraian? Silakan Ustaz. Baik. Memang betul ada disebut di dalam ayat Al-Quranul Karim tentang hak isteri dan juga hak suami. Bukan kata hak isteri je, suami nak makan apa pula kan. Maka hak pun ada. Sebab tu bila kita melihat kepada perbincangan para ulama menegaskan kalau mengikut hak ni, pertama sekali kalau kita kata isteri lah, sebab soalan dia itu isteri. Apa hak dia? Hak yang pertama sekali, boleh dituntut nafkah iddah. Nafkah iddah ni adalah 3 kali suci.
biasa kita kata 3 bulan lah. Dalam tempoh tu dia boleh tuntut semuanya, apa bahagian-bahagian yang biasanya dia pakai. Kalaulah sebelum bercerai dia pakai kereta besar, maka dalam iddah tu kereta tu suami tak boleh tarik. Kalaulah dia dalam sebelum bercerai dia makan ayam yang 4-5 ketul satu hari, kan, maka sara hidup tu dalam iddah dia kena bagi. Itu satu. Yang kedua, dia layak untuk claim mut'ah, yakni satu bayaran lamsam yang mana dijanjikan oleh suami seandainya kita bercerai. Itu kalau ada perjanjian. Yang ketiga, dia boleh tuntut harta sepencarian selama dia menikah sebelum bercerai. Awak menikah berapa hari bulan? Tahun 1976. Bercerai tahun 2023, lama benar. Kan? Maka semua itu boleh tuntut harta sepencarian, takkan rugi satu bahagian pun. Yang keempat, isteri boleh tuntut hak hadanah, iaitu penjagaan anak. Seandainya isteri itu layak, tuntut dulu di mahkamah. Yang kelima, dia boleh tuntut nafkah untuk anak-anak kalau anak-anak itu ditempatkan padanya. Yang keenam, dia boleh tuntut tunggakan nafkah. Rupanya sebelum bercerai itu 16 tahun dah dia makan hasil dia jual nasi lemak dengan kari pap King Kong aja. Tu kan. Suami orang Kedah kata sekepiang pun dia tak bagi, sekupang pun dia tak bagi. 16 tahun dulu dia boleh tuntut semua itu di mahkamah yang mungkin membangkrupkan suaminya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dia boleh tuntut hak tempat tinggal baginya selama dalam iddah dan bagi anak-anaknya untuk dia jaga selamanya. Ini hak yang dituntut, tetapi tuntutlah dengan cara yang betul. Bukan datang mai duk menyerang rumah orang, tak boleh. Contohlah awak duduk luar, datang nak ambil rumah tu, menyerang tak boleh. Tapi bagi salam dengan baik dan berbincang, cara yang paling baik. Tak perlu melibatkan mahkamah sebenarnya. Kalau dulu awak boleh tidur sebantal, makan semangkuk setalam ke, tiba-tiba bila dah cerai ni bergaduh sampai kiri kanan, tak perlulah. Kita nak bagi benda ni selesai saja, tuntutlah 7 perkara ni dengan cara yang betul. Sama ada suami atau isteri, kedua-duanya berhak, tetapi uruskanlah dengan tepat bersandarkan kemahuan undang-undang. 16 tahun yang dulu tak pernah bagi nafkah, boleh tuntut. Wow, tak jadi cerai lah macam tu, Ustaz. Itu dia hikmahnya kan, dalam Islam meletakkan syariat itu. Kita ada pemanggil di talian, Ustaz. Baik. Kita nak raikan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman, Azman Sufian dan juga Ustaz Amran Muhammad Yusuf. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Dalam kita ni lah kadang-kadang kalau dah nak pisah tu memanglah kadang bergaduh dia tu. Jadi kadang-kadang ni dia kebiasaannya apabila difailkan mahkamah kes ini di mahkamah untuk perpisahan, untuk perceraian ini, Ustaz. Si isteri tu tak boleh dah, takkan diberikannya dah duduk situ. Contohlah, awak tak boleh duduk dah serumah kerana awak dah dalam proses perceraian. Mana boleh, haram. Banyak kita dengar dan saya pun selalu dengar perkara macam ini, Ustaz. Jadi soalan saya, Ustaz, apakah dalam proses perceraian itu si suami isteri ini tidak boleh duduk sebumbung ke, Ustaz? Atau macam mana cara yang sebenarnya yang membolehkan kita dalam proses difailkan mahkamah menunggu proses perpisahan ataupun perceraian ini, bolehkah si suami itu, si isteri itu duduk serumah ataupun tak boleh langsung ke, Ustaz? Sebagaimana memang kita dengar memang tak boleh lah, semua yang dalam proses perceraian mesti tak boleh duduk sebumbung dah, haram dikata. Macam-macam saya dengar, Ustaz. Jadi saya mohon pencerahan pagi kepada Ustaz ya, untuk semua penonton mendengar, bagaimana cara yang sebenarnya yang dianjurkan dalam Islam dalam proses perceraian ini, belum disahkan perceraian ini. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil. Mungkin kita nak tahu tentang batas suami isteri dalam tempoh perceraian, Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, kena faham talak yang talaknya raj'i yang 1 dan 2 dan talak ba'in yang 3.
Bila talak 1 dan 2 hukumnya berbeza, talak yang 3 ni hukumnya berbeza. So kita asingkan. Baik, kata Cik Umar tadi, adakah isteri itu layak duduk di rumah tu atau disuruh keluar? Maka kita rujuk terus dalam Al-Quran pada surah At-Talaq, surah 65 pada ayat yang ke-6. Allah perintah askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah, yakni isterimu itu di mana kamu tinggal mengikut kemampuanmu. Maksudnya, selagi dia tu cerai talak 1 dan 2, isteri dan suami boleh tinggal serumah dan dia layak tinggal dalam rumah itu selagi dalam tempoh iddahnya 3 kali suci. Sepatutnya begitu. Jadi isteri ni tak perlulah bawa macam saya kata Janet Jackson bawa beg itu. Tak apalah bang, kita dah bercerai tapi saya duduk di sinilah. Saya duduk di sini sebelum pengurusan kita begitu, kita duduk di situ. Maka rumah kita ada 3 bilik, suami tidur bilik ni, isteri tidur bilik ni. Macam tu. Ataupun suami tidur atas sofa. Kan ya, kan suami suka tengok bola. Jadi tidur atas sofa, isteri tidur kat dalam. Apa kelebihannya? Apa kelebihannya bila duduk sekali ni? Maka bila duduk gini kan, dah cerai ni tapi duduk sekali. Isteri bangun pagi pergi ke dapur, kita tengok gini, udah tiba-tiba jatuh cinta balik. Lama dulu lalu gini, lalu sana, lalu sini kan. Lepas tu tengok kesian. Ataupun kita tengok isteri kita tu tiba-tiba nampak macam sakit, aja simpati pula. Kan ya. Maka di situlah timbulnya mujhidum se muhabbat hero. Tu kan ya. Ada lagu kat belakang. Tu ya ke? Itu yang kita nak kata. Kalaulah kita duduk berasingan, maka masing-masing. Kalau isteri kita keluar rumah, balik pergi rumah mak dia, dia akan cakap mak dia memang tak gunalah. Gitu. Yang suami pula duduk seorang-seorang, dia tak reti nak renung kebaikan yang ada pada isteri dia tu. Maka apabila duduk sekali, maka di sinilah kita melihat bahawa simpati kita bila tengok isteri kita sakit. Isteri pula tengok kesian, suami gaut, mengesot. Nak buat minum tak reti, nak cari makan gitu, tak habis-habis goreng toge aja kan. Kesian. Maka di sana timbulnya kasih sayang. Sebab tu Da'i Aiman, perbezaan antara cinta dan kasih sayang itu berbeza. Orang yang cinta, bila dia kata I love you, dia akan menunggu-nunggu orang kata kemudian dia akan panggil balik, I love you more. I love you more gitu. Satu, itu kalau cinta. Tapi kalau kasih sayang, dia akan bagi kasih sayang tanpa dia tunggu balasan daripada orang lain. Dia tak tunggu. Apa yang aku nak buat adalah buat manfaat kepada pasangan hidup aku. Kalau dia tak ra'i pun tak ada masalah. Yang ni benda yang sangat penting. Jadi kalau jawapan pada Cik Umar kata macam mana? Boleh tak macam mana isteri ni? Ya, isteri boleh tinggal serumah. Sebaiknya tinggal serumah dengan menjagalah waktu-waktu tertentu tu. Maksudnya adalah tahap-tahap dia. Habis tu ustaz macam mana gaya? Udah kalau dia baik, rujuk je lah. Selesai. Kan isteri pun dah marah-marah buat gak cekodok pisang. Makan, kita rujuk je lah ya. Udah. Hatta dalam mazhab Imam Syafi'i, bila diduduk pandang, akhirnya mereka bersetubuh. Itu tanda mereka kembali rujuk. Dah, selesai perkara. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, bagaimana dengan batas pergaulan, batas aurat kita sebutkan, dan boleh ke pegang-pegang lagi bila dah sebut cerai selepas ini? Baik. Para penonton, nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan kira. Ada di kalangan kita yang sedang merenung dan sedang memikirkan apa jalannya setelah berlakunya penceraian ini, berlakunya keretakan rumah tangga.
Tapi tak semestinya bekas yang retak itu tidak dapat dicantum kembali, tak dapat dibaik pulih kembali. Jadi sebelum pada rehat tadi kita ada bicarakan satu perkara Ustaz berkaitan dengan bagaimana ni dah lafaz cerai dah ni Ustaz. Tapi Ustaz kata masih boleh duduk sekali. Macam mana dengan batas aurat? Boleh pegang-pegang lagi ke Ustaz? Tafadhal. Baik, kalau kita merujuk kepada pandangan mazhab yang 4 itulah, kita merujuk pada pandangan mazhab, kita nampak mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Asy-Syafi'i ada yang ulama mengharuskan dan ada ulama tidak mengharuskan. Maksudnya perkara tu tidaklah diberatkan, tapi cuma mengharus dan tidak mengharuskan. Maksudnya di sini mereka membedakan, kalau talak tu talak raj'i 1 dan 2, maka boleh duduk sekali. Tapi kalau talak tu talak ba'i, talak 3, maka tak boleh duduk sekali. Itu satu pandangan. Dan bila kita tengok pandangan tu dulu, ulama Imam Maliki pula dia sangat keras dan dia mengatakan tak boleh langsung. Cerai je, sama ada raj'i ke apa, tak boleh. Dia kena duduk berasingan, sebab dia ni boleh meletakkan kedudukan sabitan khalwat. Sebab dah bercerai. Dan ulama Imam Hanafi pula, jika dia kata bahawa jika iddah itu diwajibkan di rumah suami, maka tidak mengapa mereka berkedudukan. Maksud duduk dalam rumah tu tidaklah menjadi masalah, tetapi mesti ada halangan-halangan kerana mereka pada hakikatnya ajnabi, orang asing. Jadi isteri kena jaga auratnya ketika berhadapan dengan suami, sebab kerana waktu itu mereka sudah tertalak. Cuma dalam iddah maka mereka boleh rujuk. Ya, jadi cuma di situlah mazhab Imam Hambali pun sama agak. Dia kata bolehlah duduk sekali, ya, bila isteri tu bila dia berhias, kemudian suami nampak lain macam, ya kan, ya. Nampak yang cerita-cerita lama tu timbul balik. Masa tu pergi berjalan dekat Pantai Merdeka kan, bawa isteri, masa tu renung, ya, dan teringat balik, oh dulu-dulu duk menyanyi kat isteri, aku cinta kepadamu, hanya itu yang ku tahu, kan. Jadi isteri tahu gini, maka mereka boleh rujuk balik. Cuma kebanyakan daripada ulama bila dia menyebut tentang kedudukan sekali ni, maka kenalah jaga tata tusila kita, santun kita, aurat dan sebagainya. Dan kita harap bila duduk sekali itu manfaatnya tu lebih, iaitu kita boleh rujuk balik dengan supaya kita berdamai dengan pasangan. Wallahu Tapi pagi-pagi biasanya suami ni minta kopi Ustaz. Ya. Kopi tu wajib buat ke bagaimana Ustaz? Tanggungjawab untuk siapkan makanan tu tadi. Okey, baik. Selagi si isteri tinggal di dalam rumah kepunyaan suami, maka pertama tadi tugasan suami bagi sara hidup. Pakaian dia, tempat tinggal dia, kereta dia, gini, handphone dia kan, gitu, semua suami kena jaga dalam tempoh 3 bulan tu. Dan selagi isteri juga berada dalam rumah suami, maka isteri perlulah menjalankan tugasnya seperti biasa, seperti mana suami memberi padanya sara hidup seperti biasa. Jadi kalau biasa pagi-pagi awak buat kopi, maka buat je lah kopi. Kalau buat cekodok je lah. Lebih kurang macam tu. Itu tanggungjawab. Dan secara manfaatnya bila kita renung, mungkin juga yang amalan kecil yang diteruskan ini menjadikan buah-buah damai agar kita dapat bersatu semula. Wallahu a'lam. Yelah Ustaz, mungkin tadi keluar lagu tadi Ustaz. Tengah orang kata setelah perceraian ni dalam tempoh iddah 3 kali suci Ustaz sebutkan sebentar tadi kan Ustaz, tiba-tiba waktu tu teringat dia zaman bercinta tu Ustaz kan. Lalu bila nampak lawa pula isteri kita ni kan. Jadi sahabat kita ni Aisyah Ica ni Ustaz, dia tanya satu soalan. Apakah sebenarnya hikmah mengapa pasangan yang baru bercerai digalakkan tinggal bersama selama masih beriddah? Bagaimana sekiranya berlaku jima di antara keduanya? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, simple. Saya renung-renung tengok dalam kata ulama. Berkata Imam Mansur Al-Buhuti Al-Hambali rahimahullah, ketika dia menghuraikan matan Al-Iqna oleh Imam Musa Al-Maqdisi rahimahullah.
Katanya, dan diharuskan bagi suaminya, yakni bekas suami dalam talak raj'i 1 dan 2, untuk menyetubuhi isterinya yang diharuskan, iaitu baginya ketika itu, dan kemudian membawa musafir bersama dengan berhias untuknya. Dan kerana sesungguhnya isteri itu pada hukum isteri seperti adalah isteri sebelumnya, yakni sebelum ditalak. Maksudnya sebelum disahkan 3 kali suci itu. Dan terhasil persetubuhan itu adalah untuk melakukan rujuknya. Jadi begitulah keadaannya. Maka bila ditanya bagaimana bila berlaku jima', maka jima' itu menyatakan persetujuan untuk rujuk kembali. Maka batallah talak tadi tu. Okey, bila batal lah, ini satu perkara juga. Janganlah awak, bila awak dah lafaz cerai, kemudian bila awak dah rujuk, awak tak pergi buat documentation dengan Jabatan Agama. Sebab takut awak terlupa. Sebab talak awak ada 3 je. Ini kalau dah bercerai, duduk serumah, rujuk. Lepas tu cerai lagi, lepas tu rujuk, bercerai. Tak tahu berapa kali dah. Yang tu tak boleh. Maka kena kita buat documentation supaya kita tahu bahawa bila kita rujuk, maka bakinya tinggal 2. Cerai lagi, rujuk, bakinya tinggal 1. Cerai lagi, habis. Ini perlu faham. Asasnya da'i iman, suami dan isteri ini harus ada ilmu di dalam menentukan kelancaran pengurusan penceraian mereka. Ada ilmu. Katakanlah suami dan isteri tidak berilmu, maka rujuk kepada pihak yang berautoriti, yang ada ilmu untuk menguruskan mereka. Jangan buat cara cara manusia yang tidak bersandarkan kepada petunjuk daripada sunnah Nabi SAW. Tapi masalahnya Ustaz, bukannya mereka ni tak nak uruskan dengan baik, sebab dia makan masa yang panjang. Seperti mana Ram dia seru ni, dia nak tanya soalan tentang isu ini Ustaz. Adakah menjadi kewajipan apabila aduan dah dibuat, pihak agama akan menasihatkan pasangan untuk mendapatkan kaunseling dan perlu menghadiri maksimum 3 sesi kaunseling dalam tempoh 2-3 bulan. Sedangkan pasangan dah nekat untuk bercerai. Tapi sebaliknya menjadi lambat proses perceraian. Apa pandangan Ustaz? Nekat bercerai daripada pandangan peribadi kita, belum tentu pandangan tu baik bagi para orang yang ada ilmu. Pergi kepada ahli dalam jabatan agama, mereka ada ilmu. Mereka melalui banyak kisah untuk yang mereka tahu ni. Jadi, kita ni bercerai je lah. Tu contoh gitu. Mungkin dalam marahnya kita itu. Jadi, kaedah tu adalah apabila pergi ke jabatan agama, adalah jabatan agama, selain daripada dia kaunseling itu untuk kita berdamai, dia juga kaunseling kita buat dengan cara yang betul, jangan buat dengan cara marah yang dikuasai oleh syaitan. Maka pergi dulu ke jabatan agama. Macam mana saya kata tadi, macam mana kita bersabar untuk nikah? Nak menikah dulu, pergi tengok tingkap rumah dia pun jadilah. Lalu rumah dia paling sekejap pun jadilah. Kan begitu. Maka sabar tu harus dibawa pada waktu penceraian. Jangan bercerai dalam keadaan kita bergaduh, tapi bercerai kerana tidak sefaham dalam rumah tangga. Dari sudut lain kita tak ada masalah, tapi dalam rumah tangga memang tak boleh. Maka buatlah cara dengan betul. Jangan marah pada jabatan agama yang ambil masa 2-3 kali kaunseling itu. Kerana mereka berusaha untuk mendamaikan awak suami isteri. Kalau dah tak boleh juga, maka bagi tahu dengan pihak jabatan agama, kami sebenarnya dah lama dah ada macam ni. Kami dah bersabar banyak tahun. Jadi kami harap pihak jabatan agama bawa kami salurkan kami ke mahkamah syariah untuk urusan perceraian. Itu. Tapi jangan marah pada jabatan agama. Kerana sifat orang Islam, bila nampak orang bergaduh, kena wajib kita damaikan dulu. Ini yang kaedah yang paling betul. Okay? Wallahu a'lam. Yang menjadi permasalahannya adalah anak-anak Ustaz. Anak-anak ini dibola-bolakan, dipasing ke sana, dipasing ke sana. Last sekali nenek ngatuk yang kena jaga. Jadi dalam tempoh proses perceraian ni, bagaimana nak urus anak-anak? Selepas ini para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Walaupun dah nak bercerai, uruslah elok-elok. Dah ambil elok dan hantar balik elok. Kerana apa? Inilah dia yang digariskan di dalam syariat kita. Tapi masalahnya Ustaz, bila isteri baling pinggan, suami baling kayu, yang menjadi penontonnya adalah anak-anak. Anak-anak pelik, apa yang berlaku ni? Dan anak-anak jadi mangsa dalam proses perceraian ini Ustaz. Mungkin Ustaz ada sedikit nasihat. Okey, baik. Agama kita Islam ni sangat syumul apabila kita kembali kepada petunjuk dia. Kembali kepada undang-undang dan disiplin yang telah ditentukan dalam Al-Quranul Karim maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi contoh tentang hadanah penjagaan. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, dia bagi tahu pernah datang seorang perempuan. Lalu datang kepada Nabi, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna bni hadha kana batni lahu wi'adan wa thadi lahu shiqa'an wa hijri lahu hiwa'an wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Ya, apa maksudnya? Perempuan ni datang, dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perut ni lah yang mengandungnya. Puting susu ni adalah tempat minumnya. Dan pangkuan ni adalah dokongan dan kemudian pelindungnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku. Dan ingin merampaskan dia daripada aku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anti, kamu wahai perempuan, ahaqqu bihi ma lam tankihi, berhak terhadap anak itu sehingga selagi kamu tidak bernikah lagi." Kalau kita tengok pada dasar ni, maka insya-Allah anak-anak tak jadi masalah. Dan kebiasaannya anak-anak ni dia lebih dekat pada mak. Dia cari ayahnya bila dia minta duit aja. Gitu. Macam tu Zai? Ya. Anak-anak cari ayah, dia hantar WhatsApp, "Papa, tolong bank in duit." Handsome lah Bapak hari ni. Kan ya? Betul dia kan kata gitu. Kan? Jadi dengan mak apa saja dia akan mengadu. Kalau dia gagal periksa, dia kalau pergi ke ayah, calon betul. Habis. Dia pergi kat mak ni kata, "Tak apa, kau diam, jangan bagi tahu ayah kau. Belajar elok-elok." Gitu kan. Mak ni lebih memahami anak-anak dan sebagainya. Ayah-ayah ni dia bos ni dia memang besar sikitlah kata-kata dia. Maka sebab itu Allah menentukan kadar penjagaan anak, asas dia adalah kepada mak, kerana anak-anak ni lebih dekat kepada mak dan insya-Allah akan terjaga. Tapi cuma asal dia kembali kepada corak penceraian tadi. Jangan bergaduh di depan anak-anak sehingga anak-anak rasa tak aman dalam rumah. Dan kalau Da'i Aiman selalu pergi ke sekolah, pergi sekolah. Kita pergi ceramah di sekolah kan, maka kita akan jumpa dengan guru-guru kaunselor. Kaunselor ni, dan dia selalu bagi tahu anak-anak yang bermasalah dari sudut pengajiannya, kehadirannya, akhlaknya, vandalismnya, kebanyakan daripada mereka bila cek, bukan mak bapak bercerai, tapi mak bapak bergaduh huru-hara dalam rumah tangga. Akhirnya anak tak tenang, dia keluar cari kawan dia di rumah lain, dan mereka berimpun, dan kemudian di sanalah mereka belajar tentang akhlak-akhlak yang buruk. Jadi kalau kita sendiri betul nak bercerai, maka buatlah dengan kadar, bersabarlah, kerana Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak menafikan penceraian itu, tapi bersabarlah dulu dalam menguruskan hal penceraian itu, supaya selepas bercerai, semua hak yang kita sebut 7 tadi, sama ada hadanah, tunggakan nafkah, sara hidup, iddah, muta'ah, dan semua dia dapat. Semua dia dapat. Jangan buat, saya selalu kata, jangan, sebab Nabi kata la taghdab. Nabi ulang 3 kali, jangan kamu marah,
jangan kamu marah, jangan kamu marah. Dalam keadaan nak menguruskan penceraian, uruskanlah dengan cara yang berhemah dan bersabar seketika, kerana hasilnya akan mendapat manfaat yang besar pada ketika Bagaimana pula peranan ibu bapa tu, Ustaz? Mak ayah mertua dengan mak ayah sendiri. Kadang-kadang itu yang bergaduhnya, yang lebih kuat bergaduhnya ni. Baik. Apa peranan mereka, Ustaz? Baik, mak dengan ayah sama ada mak ayah kita kandung atau mak mertua kita. Mak dengan ayah mertua ni jangan jadi orang yang menyiram api di dalam percikan-percikan bara. Jangan bawa minyak tuang berum-berum. Sepatutnya seorang isteri kalau tiba-tiba dia bergaduh dan dia lari balik ke rumah kita, contoh saya ada 3 orang menantu. Ya, jadi kalaulah tiba-tiba anak perempuan saya lari balik ke rumah dengan meninggalkan rumah tangga dia, kata dia bergaduh, maka sebagai seorang ayah, dia tanya dulu apa yang jadi. Dan dalam pertimbangan hukum, mana yang sesuai? Kena, awak tak boleh duduk rumah ayah kerana awak adalah hak milik suami awak. Awak perlu balik selagi terjaga keselamatan, tidak melibatkan kecederaan dan gangguan fizikal atau sebagainya, maka don't worry, balik tenang aja, tuntut secara baik. Yang lelaki, kalaulah tiba-tiba dia balik mengadu dengan kita, saya ada masalah gini. Sebelum awak tengok masalah bini awak, tengok dulu masalah awak tu. Awak sendiri yang tak ada tanggungjawab. Awak sendiri yang buat perangai. Sebab tu isteri jadi gitu. Begini. Maka ayah dan ibu sepatutnya bukan menyokong kesilapan anaknya, tapi membawa anaknya kembali kepada Allah dan Rasul. Membawa anaknya untuk kembali kepada keluarga, kerana ayat yang tadi itu bagi tahu supaya kita bersabar. Dalam pasangan hidup ni, dan Aiman, kita ni kan banyak benda baik yang isteri kita buat, tapi yang kita duk tengok yang buruk tu juga. Maka sebab tu saya selalu mengulangi kata-kata pada isteri saya. Saya selalu kata, saya pun masih baru sebenarnya, baru 1 tahun 4 bulan menikah begitu. Masih lagi dalam keadaan berbulan madu. Berbulan madu lagi. Saya selalu kata, saya ingat lagi di dalam saya bagi tahu dia dalam tempoh 100 hari dia menikah dengan saya. Apa ulang saya kata? Saya kata, jangan kamu, wahai isteriku, jangan kamu jadi sepasangan yang sentiasa mencari-cari kelemahan pasanganmu sehingga kamu kehilangan waktu untuk merenung kelebihan yang dia ada. Jadilah manusia yang saling melengkapkan pasanganmu. Kalau pasangan kamu lemah, kamu bagi dia vitamin, bagi dia ubat, bagi dia segala macam supaya dia sihat. Bukan awak bagi tambah dia penyakit lagi. Maka ketika inilah kesabaran adalah soal pokok yang paling utama dalam menjernihkan keadaan. Wallahu Baik Ustaz, percintaan 2 buah negara. Tadi sahabat kita Razali Ismail, soalannya, macam manakah jikalau berlaku perceraian di antara 2 negara yang berbeza? Berbeza dengan undang-undang di negara kita tentang hukum nikah, cerainya, apakah yang harus dilakukannya? Baik, saya mula terus dengan ayat Quran. Bab undang-undang terpulang kepada negara masing-masing. Waqi' setempat, iaitu kita tak nak masuk campur. Tapi asasnya, mana-mana pun awak duduk dalam negara ni, negara mana pun awak duduk, South of Africa ke mana awak duduk, perceraian bila berlaku, rujuk di dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat 6. Perkara pertama sekali, tempatkan mereka di mana mereka tinggal. Maksudnya dalam rumah kamu. Dan bagi mereka kemampuan kamu. Maksudnya apa yang kamu dah bagi, teruskan. Tu yang kedua. Yang ketiga, jangan susahkan mereka. Kan, ni duduk menyusahkan orang, makan dia je tak habis-habis. Jangan. Jangan susahkan isteri kita itu. Jangan sempitkan hati mereka. Maksudnya jangan buat mereka terdesak dan gelisah sehingga tak nampak jalan untuk bergabung balik. Dan jika mereka, isteri-isteri itu ditalak sedang mereka dalam keadaan hamil, berikan mereka nafkah sehingga mereka melahirkan anak itu. Itu tanggungjawab. Tak berhenti kat situ lagi. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berilah upah yang setimpal kepada mereka. Dan Allah pesan
bermusyawarahlah kamu dengan mereka dengan cara baik. Buat mesyuarat. Macam mana kita mesyuarat kat pejabat je, ya? Buat teh tarik lebih kurang, cekodok, duduk dan bincang. Kita ni macam mana, ya? Bincang macam mana tu. Macam mana kita bincang nak tentukan tarikh bertunang, tarikh menikah, ya, mana juru gambar nak ambil, kan masa tu bincang elok, lembut saja. Maka begitulah. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka lantiklah perempuan lain menyusukan bayi tersebut dengan bayaran-bayaran tertentu. Cerailah kat mana pun. At-Talaq 65 dan ayat 6 inilah yang menjadi rujukan paling utama, dan inilah gambaran yang Allah bagi pada seorang lelaki untuk menjalankan pengurusan selepas berlakunya penceraian. Rumah yang kita duduk ni, separuh saya bayar dan separuh awak bayar. Begitu juga kereta. Kereta separuh saya bayar dan separuh awak bayar. Dan juga harta benda kita kongsi sama-sama. Kan kita kan bisnes sama-sama. Bagaimana dengan tuntutan harta itu? Harta sepencarian. Baik. Maksud harta sepencarian itu adalah harta yang setelah bermulanya akad nikah. Kalaulah tiba-tiba dia datang masa nak menikah tu, dia ada kereta, dia ada rumah, ada simpanan 13 juta. Contohnya kan, harta-harta. Yang ni tak boleh tuntut harta sepencarian. Yang dituntut adalah bermula akad nikah sehingga tarikh bercerai. Okey, atau tarikh meninggal. Jadi dalam tempoh tu dia boleh tuntut hak sepencarian. Hak sepencarian yang pertama adalah contoh yang diberitahu oleh Da'i Aiman tadi. Apa dia? Beli kereta dua nama, dua-dua bayar. Separuh-separuh. Beli rumah dua nama. Begitulah. Maka yang ni dah tentu boleh tuntut. Satu lagi ustaz, isteri kata, ustaz, saya tak pernah bekerja. Suri rumah. Suri rumah. Kan suri rumah kan, daripada awal menikah sampai bercerai. Macam mana gayanya? Awak layak untuk tuntut harta sepencarian kerana awak telah memberi sumbangan untuk jaga suami, jaga anak-anak dan menjaga rumah tangga agar rumah tangga tu dia tak jadi berantakan, haru biru dan huru-hara. Jadi rumah tu bersih dengan urusan yang telah dijaga oleh suaminya. Kalaulah isteri tu tak ada jaga rumah, kita kena ambil bibik dan dibayar gaji 1,500 sebulan contohnya. Maka sebab tu isteri juga layak untuk tuntut di mahkamah berdasarkan sumbangan dia selama di dalam perkahwinan. Mahkamah akan menilai apa sumbangannya dan insya-Allah mahkamah cukup adil untuk memberi hak terhadap isteri. Itu dia. Itu paling penting sekali. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3 Ustaz. Jadi tenang dulu para penonton, jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkara yang ingin kita selesaikan pada hari ini. Apa yang kita nak capai adalah jangan kita gaduh-gaduh bagaimana kita bernikah. Begitu juga caranya, lembutnya kita bercerai. Para penonton, kita tamat di TV3. Kita kembali selepas ini di TV9 lagi 30 minit. Kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dalam topik munakahat berkaitan dengan menguruskan perceraian. Tapi Ustaz, keruh dah tak jumpa yang jernih dah. Ya, misal kata seorang suami itu berjudi, minum arak dan seperti biawak hidup. Jadi dah tak ada pilihan, 20 tahun dah tunggu suami dalam penjara. Jadi Ustaz, dalam keadaan seperti ini mungkin ada ruang yang diberikan di dalam syariat ini untuk perceraian. Tapi Ustaz, mungkin kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, sesetengah di kalangan mereka yang bercerai ini, mungkin tak banyak, satu ataupun dua orang. Bila mana bercerai saja Ustaz, mereka terus update status yang mana I'm free, I'm single, I'm happy right now.
Ya, nobody can stop me, kan? Dan mereka rasa bahawa mereka dah tak perlu minta izin siapa-siapa dah. Dah tak ada siapa yang boleh halang. Kita nak minta pandangan Ustaz untuk situasi ini, Ustaz. Baik, yang pertama, bahasa kasar kata, kalau kita bodoh, jangan cerita ke orang yang kita tu bodoh. Macam mana, Ustaz? Itu bahasa dia. Maksudnya, kita tengok dalam Facebook, mukanya cerdik betul, nampak pandai betul kalau belum dia menulis. Kalau tiba-tiba dia menulis saja, sah bodoh rupanya. Itu tak boleh. Maksudnya bila kita ada kelemahan di dalam hal menguruskan rumah tangga, jangan cerita ke orang. Awak bila bergaduh dengan suami, bergaduh dengan isteri, jangan cerita ke orang. Sepatutnya sembunyikan keaiban ini, cari rawatan, cari obat dan penawar supaya benda ni kita tak rasa malu didedahkan. Hari ni aib kita, Nabi pesan jangan buka aib orang. Aib kita cerita. Ada sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW, cerita kepada Nabi dia berzina. Sedangkan Nabi marah pada dia. Nabi kata, ketika Allah menyembunyikan aibmu, kenapa kamu yang membuka keaibanmu? Jadi sebagai seorang pasangan hidup, sama ada suami maupun isteri, jadi bila mana berlakunya penceraian, maka seboleh mungkin dia tak perlulah masuk di dalam medsos, media sosial ini, sebab benda ni tambah-tambah masuk pula tu dalam keadaan ujub, sombong diri, lega, kan? Menikah dengan ni, dini dan macam-macam bahasa dia keluar. Dan ketika netizen baca, maka tahulah rupanya orang yang menulis tu tak berapa cerdik. Cerita kisah lama dia yang tak elok. Hari ni, Da'i Aiman, kita sangat sedih bila mana orang membuka keaiban diri ni sampai tak rasa malu langsung. Saya pernah dapat video orang share, Ustaz tolong bagi nasihat kat kami ni tentang video ni. Video seorang wanita yang buat pengakuan di dalam medsos, pegang anak, cerita bahawa anak itu adalah anak dia dengan suami orang dan anak tu anak luar nikah. Diceritakan di khalayak ramai. Benda ni tak boleh. Maka kalaulah berlaku penceraian, maka sepatutnya kita rasa, aku ni malu sebenarnya ni. Orang lain menikah. Contoh, orang tu menikah, akad nikah kat pejabat agama je. Bunga mangga pun pakai tak tahu bunga apa je dia pakai, kan? Sikit aja. Tapi Alhamdulillah 30 tahun tak bercerai. Allah. Kita ni menikah ni war-war ni tak tahu nak cakap, panggil juru makeup, panggil tu, panggil ni, belanja sampai 120,000. Tiba-tiba tahan 3 tahun aja. Kan ya? Maka sepatutnya kita rasa macam, ini aib. Sembunyikan keaiban dan diam. Apa yang kita perlu buat tahu, Da'i Aiman, bila berlaku penceraian, kita harusnya mengambil pengajaran dan ibrah daripada apa yang telah berlaku. Ada kemungkinan ada dosa aku, ada kemungkinan ada salah aku, dan hari ini aku cuba untuk memperbetulkan kehidupan baru. Kemungkinan dalam keadaan dia diam, dalam keadaan dia ni bawa diri dengan cara yang betul, ada orang berkenan nampak akhlak dia yang baik. Tapi kalau awak bila bercerai saja, awak masuk dalam Facebook, cerita begini, orang yang berkenan tadi pun dah tak berkenan dah. Tengok akhlak. Kalau aku lah menikah dengan dia, kalau jadi bercerai, ini juga yang diceritanya besok. Ini bahayanya. So, jangan jadi ujub, jangan jadi sombong di dalam hal ini. Kerana hal ini, walaupun Da'i Aiman pernah dengar tak? Kata-kata daripada seseorang, dia kata bahawa ada hadis, kononnya lah, ada hadis mengatakan bahawa benda halal yang paling Allah tak suka adalah talak. Tapi hadis ni palsu sebenarnya, tak boleh pakai lah. Tapi kita nak bagi tahu bahawa pusat kepada penyelesaian akhir dah tak boleh dah, maka baru bercerai. Dan ketika bercerai, uruskan dengan baik. Jangan bongkak dan sombong atas kejayaan bercerai. Bercerai bukan satu kejayaan sebenarnya, satu kegagalan dalam pengurusan rumah tangga dan kegagalan dalam menghadapi kesabaran dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana kita gagal yang itu, bukanlah bermaksud kita gagal seterusnya. Maka kita bina hidup baru dengan
didikan dan tarbiyah yang telah kita lalui. Wallah. Ada yang selfie Ustaz dan masuk dalam media sosial ni yang mana mereka berdating dengan ex-wife, berdating dengan ex-husband, sedangkan mereka ni dah talak, dah habis iddah dah pun. Bagaimana dengan perkara ini Ustaz? Inilah hasutan syaitan. Syaitan ketika kita sah, gaduh siang malam pagi petang. Awak pergi mana? Balik lambat. Ceramah je ke Jawa, anak bini dibiok. Contohlah. Yang kemudian suami balik cari kesalahan isteri. Awak buat apa? Nyembang dengan jiran aja, kopi tak buat, nasi tak masak, asyik order je kan. Maka masa dia sah, dia tidak memanfaatkan keabsahan yang telah diberi oleh Allah. Tapi masalahnya manusia adalah bila mana dia hilang dah, dia jadi ajnabi dah, masa tu baru dia kata gini dan sebagainya. Inilah sifat manusia. Maka kita sepatutnya merenung dan memanfaatkan ruang dengan melakukan apa-apa saja kebaikan, dengan memelihara seboleh mungkin, cuba mengelak daripada penceraian. Program kita ni bukan nak suruh orang bercerai, tapi nak memikirkan kalau dah tak boleh dah, tak apa, tapi cerai dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Wallahualam. Orang kata pilihan terakhir Ustaz. Ya, bila betul. dah cuba pelbagai cara, dah diberi kaunseling, dah jumpa dengan pakar dan sebagainya, dan ini jalan yang terbaik, mungkin ini jalan yang terakhir. Baik Ustaz, sahabat kita Faz Ismail, bagaimana berlakunya penceraian jika pasangan ini murtad? Bagaimana mahkamah menentukan hak penjagaan anak Ustaz? Baik, kalau kita belajar dalam hukum fiqh, dalam hal apabila suami isteri ini Islam, suami isteri itu Islam, dan kemudian suami isteri ini salah seorang daripadanya murtad, maka kalau dia murtad, maka sebahagian ulama berpandangan bahawa mereka itu kalaulah dalam tempoh iddah 3 bulan itu yang murtad tadi kembali balik kepada Islam, maka hukumnya dia dianggap sebagai rujuk dan tidak perlu diangkat nikah kembali. Maksud begitu. Tetapi dia kena tak mufarraqah, dia kena mufarraqah, dia tidak boleh tinggal sekali kerana dia sudah berlainan agama. Dalam tempoh itu, maka dia perlu berusaha untuk mengembalikan pasangannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Baik. Ya. Baik. Ada soalan lain berkenaan dengan itu lagi tak? Okey. Itu baik ada Ustaz. lagi. Jadi kita terus kepada soalan yang berikutnya kepada sahabat kita, iaitu Rosdin Samah Ustaz. Yang mana soalan yang menarik berkaitan dengan sekiranya pasangan suami isteri memilih bercerai dan meminta jasa baik kita untuk membantu proses perceraian. Apakah tindakan terbaik yang patut kita lakukan? Sama ada membantunya untuk bercerai atau berusaha terlebih dahulu untuk mengelakkan berlakunya perceraian ini. Minta tolong member lah Ustaz selepas ini. Baik. Para penonton, kita nak berehat seketika. Okey. Ustaz dah tarik nafas, minta maaf Ustaz Boleh. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baiklah, sebelum rehat tadi kita dah tanya soalan kepada Afadil Ustaz. Ada yang minta tolong member untuk settlekan proses penceraian ni. Dan pastinya lah kawan tu akan bela si isteri sebab kawan isteri. Macam mana Ustaz? Baik. Pertama, salah satu daripada tanggungjawab antara Muslim dengan Muslim, selain daripada jumpa bagi salam, bila dia jemput kena hadir, yang ketiga tu bila dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Itu yang ketiga. Cuma masa kita nak sihat, kita kena pastikan yang kita tu sihat. Saya ada orang tanya, Ustaz tolong bagi nasihat. Minta maaf, hari ni saya tak apa sihat. Gitu. Maksud sihat tu maksud apa? Dia tahu memberi nasihat. Kalau tidak, jangan. Itu perkara yang paling besar sekali. Jangan awak pergi minta nasihat, awak dekat nak bercerai, tapi pergi minta nasihat kepada orang yang baru bercerai. Habis. Oh, tak sihat tu. Tak sihat, memang tak sihat. Okey. Jadi, itu perkara yang paling pertama sekali. Sihat untuk memberi nasihat. Dan bila minta bantuan, apa yang kita perlu buat? Adakah kita disuruh untuk melapangkan untuk penceraian? Tidak.
Urusan pertama, bila mana perintah Allah dalam Quran adalah bila kamu melihat dua orang yang bergaduh, maka urusan pertama damaikanlah mereka. Katalah kawan datang jumpa, saya tak boleh tahan lah. Gini. Ya ke tak boleh tahan? Awak ataupun awak sendiri yang tak sabar. Cuba tengok isteri awak tu elok je lah. Ustaz kata elok lah. Ustaz tak duduk serumah. Kan? Ustaz kata elok je. Saya yang berhadapan tiap-tiap hari. Tak apalah. Rujuk dulu. Awak kata dia tak elok. Awak tu elok sangat. Kawan kena macam tu. Kena dah sekali. Kawan ni dalam Islam kata jangan sembunyi kalau kita nak sihat dia. Jangan kata tak apalah sebab awak belanja roti canai selalu jadi tak payah tegur. Tak, tegur dia dengan elok. Bagi tahu kata sebelum kita melihat kepada pasangan kita gini. Tapi kalau dah tak boleh dah buat macam ni tak apalah, kami dah buat keputusan sefahaman untuk bercerai. Masa duduk dalam rumah tangga tak sefahaman, tapi masa nak bercerai sefahaman. Kan itu pelik tu. Tapi jadi kita jadi pemudah cara. Tolong bawa kereta pergi mahkamah syariah, boleh memudahkan urusan. Bila mana dah tidak ada jalan, ada yang aman. Kalau kita tengok dalam kitab Mahasinul Islam, dalam keindahan Islam, saya mengajar di Putrajaya, kitab tu dah lama dah mengajar. Perkara pertama, bila jadinya konflik dalam keluarga, suami adalah orang paling besar sekali untuk menyelesaikan dengan kadar segera. Kalau tak boleh, balik kepada hakam, lantik hakam yang tadi tu, jurudamai. Kalau tak boleh, mengadu kepada jabatan agama. Maka itu adalah jalan penghujung, dan jabatan agama adalah orang yang lebih layak untuk menentukan, untuk memberi ruang sama ada 3 kali kaunseling ke 10 kali kaunseling ke, sebab dia nampak ada kebaikan rupanya. Duk cerita dalam kaunseling tu, dia kata macam mana tau? Dia kata, Ustaz, saya tahu dia baik. Kan ada. Saya tahu dia bagi anak saya 6 orang. Kan ada kebaikan dia tu. Cuma kita nak bawa dia renung yang itu saja. Jelas sekali baru bercerai. Cuma kita yang jadi orang yang bagi bantuan ni, bagilah bantuan untuk mereka berdamai terlebih dahulu. Tapi bila dah tak boleh dah, maka salurkan mereka pada tempat yang betul untuk menguruskan penceraian mereka. Ianya halal, tetapi ianya perkara yang dibenci Allah SWT. Ini adakah ini hadis palsu, Ustaz? Baik, sebahagian daripada kata-kata orang bahawa ianya adalah hadis, tapi ianya maudhu', dia palsu atau paling tidak dhaif jiddan. Sebahagian kata ini bukan hadis, ini adalah kata-kata dan ungkapan para ulama yang mengatakan bahawa talak itu adalah sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah. Maka benda perkara ni kita tak boleh pakai sebab dia bukan sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Bila mana dia dah bercerai, jadi tanggungjawab itu kembali kepada siapa? Adakah kembali kepada ayahnya, Ustaz? Seorang isteri yang diceraikan, kemudian kat mana dia perlu balik? Dia balik kepada kedua orang tuanya dan tanggungjawab dia. Ketika menikah dulu, ayah dia kata, wahai menantuku, jangan jadi anak hantu, wahai menantu. Ni, tugasan kamu, tugas kamu. Habis selesai. Tapi bila dah bercerai, maka dia balik pula kepada ayah dia, maka tanggungjawab ayah dia untuk kendalikan anak dia dengan betul. Dia patah balik tanggungjawab itu kepada si ayah, dan si ayah lah yang perlu menjaga seluruh keperluan kehidupan seorang isteri. Isteri sekarang tak apa, dia ada kereta sendiri, jawatan sendiri, kerjaya dia lebih besar daripada suaminya. Tapi isteri dulu dia suri rumah, dia perlu balik kepada ayah dia. Siapa yang bertanggungjawab? Ayah dia bertanggungjawab. Hati-hati. Tahu hati-hati kat mana? Kat mana, Ustaz? Dekat bila suami tak bagi sara hidup, tanggungjawab sebenarnya bukan jatuh pada ayah isteri tu. Ayah kepada suami dia, adik-beradik pada suami dia. Itu tanggungjawab untuk jaga mantan dia tu. Mantan itu. Gitu. Jadi Ustaz, dia bercerai dengan isteri. Ya. Tapi dengan mak mertua, pak mertua tak bercerai. Tak bercerai. Tak Jadi, batal wuduk pun. Tak batal wuduk pun. Bagaimana seorang suami perlu meneruskan tanggungjawab kepada pak mertua dan mak mertua? Fadhal, Ustaz. Baik. Menguruskan mertua berbanding dengan kandung, maka kena tengoklah. Awak mak kandung sendiri pun tak berziarah. Takkan ziarah mak mentua. Awak masa jadi menantu dia pun perangai macam anak hantu. Kan? Takkanlah bila bercerai nak rajin. Itu berbeza lah. Cuma sebagai seorang manusia, bila mana awak putus hubungan dengan isteri, habis, batal, 3 kali suci, selesai. Maka dengan mak dengan bapa awang tu,
Tak, kita ni mahram kekal sampai mati. Kerana apa? Kerana isteri ni dia tak boleh menikah dengan pak mentua dia. Atau menantu lelaki tak boleh menikah dengan mak mentua dia. Walaupun mak mentua dia tu Ratu Kebaya Sungai Besar contohnya kan ya. Dia tak boleh menikah. Haram secara total. Maka hubungan Islam dia kena jaga. Yang tu memang perlu. Hak penjagaan dapat pada suami, Ustaz. Jadi anak-anak semua duduk dengan suami. Tapi bagaimana tanggungjawab suami ni nak kena bawa ni cucu-cucu jumpa dengan atuk nenek ini, perlu dilihat secara dengan lebih terperinci, Ustaz kan? Betul. Sangat-sangat jaga. Jangan putuskan hubungan. Jangan sesekali putuskan hubungan dengan atuk nenek kandung mereka, dengan keluarga kandung yang sebelah ni dia memang tidak boleh diputuskan. Dan jangan jadi manusia yang tidak mendapat keampunan Allah, iaitu manusia yang memutuskan hubungan silaturahim. So ayah, itu saya kata kembali kepada ayah. Ini kita yang pandai bercakap ni tu kan, yang pandai bercakap ni, kita kena tekan wahai lelaki, wahai lelaki, wahai lelaki. Sebab orang perempuan ni, dia ni memang duduk di bawah jagaan suami dia. So urusannya adalah suami dia. Suami dia bila ceraikan dia, kena bagi tanggungjawab. Dengan mak mertua dia, dia kena hubungan. Anak dia dengan mak mentua, pak mentua tetap adalah cucu mereka. Walaupun dijaga oleh isteri, Ustaz, dalam membuat keputusan anak-anak ni, Ustaz, adakah kena minta izin bekas suami? Di dalam pengurusan, penjagaan, anak-anak semua dijaga oleh isteri. Ya, adakah di dalam hal-hal untuk menentukan apa-apa terhadap anak-anak wajib mendapat keputusan daripada suami? Ya, kewajibannya. Kerana dia adalah ayah kepada anak tu. Isteri ni adalah mak dan termasuk penjaga, tapi keputusan harus dibuat dengan damai keduanya. Okey, Ustaz, kita ada soalan terakhir. Nur Hayati Ismail ni, bagaimana sekiranya suami ingkar dan injaksi pada perintah mahkamah atas tuntutan cerai ataupun fasah dari pihak isteri? Apakah situasi ini yang dikatakan telah menghina mahkamah kerana gagal hadir? Siapakah yang harus mengeluarkan perbelanjaan sepanjang prosedur berjalan? Okey, baik. Yang pertama, siapa sahaja yang ingkar kepada perintah mahkamah, maka hukumnya pada asasnya dari sudut agama dia berdosa. Kerana dia itu menyusahkan pasangan dia dalam proses. Itu satu, dari sudut akhirat. Dari sudut dunia, dia seperti menghina mahkamah. Tidak akur. Dan proses ini, siapa yang kena bertanggungjawab? Suami. Belanja suami. Melainkan suami itu pun bankrupt, dah tak boleh buat apa. Maka isteri buatlah dulu dengan penggunaan duit awak, dan kemudian tuntut selepas berlakunya harta sepencarian pembahagian tadi. Jadi mau pusing, orang Penang kata pimai duk tang tu juga, suami yang bertanggungjawab. Baik, sebagai kita nak sebutkan pelan tindakan kita bukannya kita nak suruh anda bercerai, kita nak suruh anda uruskan penceraian ini dengan baik. Mungkin dengan hikmah menguruskan penceraian dengan baik, anda boleh berbalik semula dengan pasangan. Jadi Ustaz, pelan tindakan dan kesimpulan kita terhadap topik kita pada hari ini, menguruskan penceraian. Baik, apa yang perlu kita lihat adalah, saya melihat kepada kajian daripada orang cerdik pandai. Faktor penceraian pertama, persefahaman tak ada. Itu tak apalah, tak ada masalah. Yang tu tak boleh nak settle. Pasangan curang ketika reunion. Ini perkara bahaya ni. Tiba-tiba jumpa balik. Kan? Jumpa dekat reunion. Bahar sekoe under naasake. Under sekoe bahal najasake. Socho kabik esa ho to kya ho, socho kabik esa ho to kya ho, hum tum ek kamre mein band ho aur chabi ko ja. Dia jadi macam tu. Akhirnya curang. Campur tangan mertua pun jadi bahaya. Pasangan tak bertanggungjawab, terutama pasangan muda yang terlalu banyak tidak bertanggungjawab dan menghasilkan penceraian. Penderaan fizikal dan mental. Pasangan terlibat dengan jenayah. Masalah kesihatan pasangan ni terlalu sedikit.
Tak ada masalah yang tu, dan mungkin ada sedikit masalah tidak boleh mengurniakan zuriat. Jadi hal-hal ini pada hakikatnya semua boleh diterjemahkan di dalam konsep pendamaian. Dan khulasah dan kesimpulan kita apa? Bila ada sengketa, maka suami main peranan. Sengketa berlanjutan, tak boleh, cari pendamai, dua damai. Sengketa berlanjutan, suami dan isteri renung apa yang kamu tak suka mungkin baik untuk kamu. Sabar sekejap. Dan selepas itu kalau tak boleh juga, maka uruskanlah perceraian seperti mana yang dikehendaki di dalam hukum. Jangan bercerai dalam keadaan marah, dalam keadaan maki hamun, dalam keadaan hantar WhatsApp atau hantar kita panggil SMS, yang ni tidak dikehendaki dalam agama. Dia akan menjadi proses dan pengurusan tu menjadi susah. Program kita bukan nak suruh orang bercerai, tapi untuk mengendalikan penceraian tu dengan betul, dengan bersabar terlebih dahulu. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, andai ada dosa, Kau ampuni kami ya Allah. Ya Allah, andai ada salah, Kau maafkan kami ya Allah. Ya Allah, andai ada sengketa, tunjukkan kami jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah, andai ada pergaduhan, Kau damaikan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rahmati kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Amin. Berkati kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Hindari musibah dan bala bencana atas kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini, munakahat menguruskan perceraian. Tapi esok kita nak cerita pula tentang mendoakan pengantin dalam topik pengajian hadis dan amalan bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali dan moderator Da'i Hakim. Para penonton, saya mohon maaf di atas terlanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa' ma'as salamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah.